Kita dalam keadilan atau PH, kita boleh bangga. Kita pernah jadi kerajaan mutlak tanpa menumpang sesiapa sampai perayaan 14. Tak ada bergabung dengan siapa, PH bentuk kerajaan. Kan? Tapi Tuhan uji kita dengan siapa? Kerana dalam gabungan PH itu, satu parti baru yang masuk dalam keluarga kita. Di kalangan keluarga kita yang asal semuanya setia, semuanya jujur. Tetapi parti baru yang masuk, baru dah daftar, kita ambil sebagai anak angkat, dia duduk dalam rumah kita. Kan? Kita bagi tempat duduk istimewa. Bukan sekadar boleh tumpang rumah kita. Kita bagi tempat dia istimewa dalam rumah kita. Akhirnya dia tikam kita. Ya. Sebab itu kita tumbang 22 bulan. Tapi kita boleh berbangga bahawa kerajaan 22 bulan itu atas nama PH. Kita menang mutlak mandat rakyat atas nama PH, tak menumpang macam PAS. PAS ni menumpang, saudara. Tahun 70-an pun dia menumpang orang. Bersama 33 bulan pun menumpang juga. Itu dah lah menumpang. Khianat pula tu. Khianat menumpang. Macam mana kita nak banggakan? Sedangkan parti itu sebenarnya usia dia dekat sebaya dengan UMNO lah. UMNO tahun 46 ditubuhkan. PAS tahun 1991. Sebelum ditubuhkan PAS, pemimpin-pemimpin mereka kebanyakannya berada dalam UMNO juga. Ya, mereka berada dalam UMNO, dalam Biro Agama UMNO. Jadi itu suatu bangga lah. Ya, ada orang PAS kata, oh PKR ni pun UMNO. PKR-nya dulu UMNO. Datangnya dia perut UMNO. Betul, UMNO berhentian daripada UMNO. Dia bekas timbalan Presiden UMNO. Kan? Dia bekas timbalan Presiden UMNO. Tapi perjuangan keadilan berbeza dengan UMNO. UMNO satu parti nasionalis. Keadilan parti multiracial. Itu je beza. Ada orang kata, oh keadilan ditubuhkan hanya untuk menggantikan UMNO. Salah, saudara. Kita parti keadilan ditubuhkan bukan untuk nak gantikan UMNO. Kalau kita nak gantikan UMNO, kita akan jadi parti yang juga nasionalis. Tapi kita tubuh je parti adalah parti multiracial. Semua kaum. Sebut saja kaum mana yang tak ada dalam parti keadilan. Semua ada. Meliputi Sabah dan Sarawak. Satu-satunya parti yang mempunyai cawangan ataupun bahagian di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Tidak ada parti lain melainkan parti keadilan. Dan di situ saya boleh bangga dengan parti saya lah. Sebab parti mana lagi yang ada di seluruh negara? Tak ada, saudara. Tak ada. UMNO ya, sampai Sabah. UMNO tidak ada di Sarawak. PAS pun dia banyak bertanding. Dia pernah bertanding di Sabah, pernah bertanding di Sarawak, tapi dia tidak ada cawangan atau kawasan di setiap kawasan parlimen, tak ada. Keadilan ya, di Sabah, Sarawak dan Semenanjung, semua kawasan parlimen, 222 kawasan parlimen dalam negara kita, semuanya ada cabang pikat. Mana kita ada cabang di seluruh kawasan parlimen. PAS tak ada. Parti lain, DAP pun tak ada. Dia ada di Sabah, DAP ada di Sabah, DAP ada di Sarawak, DAP juga ada di Semenanjung, tapi dia tidak ada kekuatan di semua 222 parlimen, tak ada. Contoh kalau di Pahang ni, ya, di kawasan Pekan contoh, DAP tidak ada ya, kekuatan atau cawangan kawasan di Pekan. Indra Mahkota dia tak ada. Tapi di Pahang, ya, dia ada kawasan-kawasan yang dia bertanding dan dia ada banyak kursi menang di Pahang. Tapi parti dia tidak ada di semua kawasan parlimen. PAS ni ya, lahir lagi awal daripada keadilan. Tahun 1961 parti PAS diwujudkan. Tapi kenapa PAS tidak pernah membentuk kerajaan? Kenapa? Sebab dia hanya memikirkan tentang kekuatan dia di Pantai Timur. Dia tak fikir tentang bagaimana dia nak perluaskan parti dia hingga mendapat kepercayaan seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Bagaimana kaum-kaum lain nak percaya kepada PAS kalau kau hanya bercakap tentang Islam, perkauman dan sebagainya? Orang tak percaya. Di satu ketika PAS menghampiri zaman yang paling cemerlang, di mana semua kaum suka kepada parti PAS. Di era Tok Guru Aziz. Semua kaum, orang Cina, India,
Sampai pilihan raya tu mereka berada, mereka tidur di markah-markah PAS. Kaum Cina dekat India ni membantu jentera-jentera PAS. Mereka pakai baju PAS, mereka pakai baju Tok Guru Aziz waktu itu. Lori-lori trailer kilang ni bawa bendera PAS waktu pilihan raya. Saya masih ingat. Di mana ketika itu PAS begitu mendapat kepercayaan dan dukungan daripada semua kaum di dalam negara kita. Tapi di waktu bila? Di waktu kepimpinan almarhum Tok Guru Aziz. Di situlah PAS ini harum, mekar, mewangi di kalangan umat Islam dan juga bukan Islam. Tetapi orang yang baik macam ini, saudara, tak lama Tuhan bagi kat kita. Tak lama Tuhan pinjamkan kat kita. Dan dia kembali ke rahmatullah. Dan ketika itulah si Jebat tampil menderaka. Macam kisah si Jebat lah, kan? Bila dia dengar si Tuah tu kononnya dia mati dibunuh, dia nak bela, alasan dia nak bela si Tuah. Dengan nak membela si Tuah, dia kena berlaku zalim. Ni tak betul Haji Jebat ni. Tujuan dia konon-kononnya nak membela kematian Hang Tuah. Nak membela kematian Hang Tuah, dia kena buat zalim, membunuh dayang-dayang, gundik-gundik istana. Sebab itu Jebat jangan ikut, Tuah pun jangan ikut. Kan? Mana satu yang benar? Hang Tuah benar ke Haji Jebat benar? Hang Tuah pun tak boleh ikut, saudara. Membuta tuli taat dia kepada raja dan sultan. Sampai ke bini dia sendiri pun dia bagi kat sultan. Tak boleh juga ikut Hang Tuah. Jebat boleh ikut tak? Tak boleh, saudara. Jebat mengamalkan prinsip matlamat menghalalkan cara. Tak boleh. Kerana nak membela kematian si Tuah, dia sanggup menderhaka dengan sultan dia. Dia sanggup membunuh dayang-dayang dan gundik-gundik dia. Pun tak boleh. Tak boleh kita ikut contoh. Paling hampir yang boleh kita ikut contoh siapa? Bendahara. Orang yang bijak pandai. Dia tak, bila sultan arahkan bunuh si Tuah, dia tak mau lawan cakap sultan, dia bawa si Tuah keluar dan mengatakan sultan bahawa si Tuah telah pun dibunuh. Sedangkan dia tak bunuh si Tuah sebab dia tahu Hang Tuah itu adalah seorang fitnah, adalah mangsa kepada fitnah. Dia tidak bagi tahu raja. Dia cuma takut raja marah, dia bagi tahu raja bahawa Hang Tuah telah dibunuh. Dia tak nak tunjuk yang dia derhaka kepada raja. Dalam masa yang sama, dia tak mau orang yang difitnah itu dibunuh. Maka dia menyorokkan Hang Tuah. Itu cerita dia. Mana yang paling hampir yang boleh kita ikut adalah bendahara. Hang Tuah jangan ikut, Hang Jebat jangan ikut bendahara. Sebab apa kena ikut bendahara? Bendahara menggunakan otak dan fikiran dia dalam membuat keputusan. Sekali lagi kita nak buktikan bahawa otak dan fikiran itu penting, saudara. Kalau tidak, buat apa Tuhan cipta otak dan fikiran? Itu yang membezakan kita dengan binatang. Kalau tidak, walaupun kita ni ada otak, ada fikiran, tapi kita macam binatang, tak gunakan fikiran. Sebab tu keluar mulut kita, binatang je keluar mulut kita. Semua binatang kita nak sebut. Sebab apa? Sebab otak dan dalam otak dan kepala kita ini sama dengan otak yang ada dalam kepala binatang ini. Sebab tu ada orang yang dikatakan alim ulama kononnya, tapi memaki orang, memfitnah orang, menggelarkan orang dengan binatang-binatang, biawak hidup lah, itik patah kaki lah, anjing salak bukit, kerengga lah, macam-macam binatang disebut, saudara. Sebab apa dia suka pada binatang? Sebab dia sendiri pun tak guna akal dia, seperti mana binatang. Di sini, saudara. Cuma kelebihan dia ada wala-on. Dia ada wala-untit yang tetap berdiri teguh di belakang kebodohan dia. Seterusnya saya nak baca lagi. Aku ada soalan-soalan daripada anak murid dalam madrasah. Daripada L, hello Duta Timur Tengah. Jebat 02, Maula tu tak mengata orang. Maula tu tak tengok mengata orang. Apa ni? Tak faham dia tulisan dia. Okey, Brother Yus, Hakim, lagi siapa? Husnah. Waalaikumsalam Husnah. Ali Baba pun ada sini. Siapa lagi? Namar, Azri, Mat Musa. Mat Musa ni, Mat Musa. Lagi apa? Saleh Syukur.
Saleh Syukur. Saleh mana ni? Saya tak nampak gambar dia. Saya dulu masa kecil pernah mengaji dengan Abang Wan. Saya pun tak pasti Saleh Syukur ni siapa. Mat Musa MDK 888. MDK 88 kata apa? Fitnah hari-hari, dia katanya. Saya tak fitnah saudara ya. Apa yang saya cerita ni benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar belaka. Ya. Kalau ada yang kata saya fitnah, komen kat situ apa dalam isu mana saya fitnah. Dalam isu peristiwa Memali, ya, apakah itu berita yang saya ada-adakan tentang amanat Haji Hadi itu? Apakah itu berita yang saya ada-adakan? Ya. Kalau kita tidak boleh menerima kenyataan, kita jangan kata orang fitnah. Ya. Ataupun memang kita tak tahu pun. Ya. Kena pula yang walan-walan yang sunat-sunat laser ni. Ya, baru nak sunat laser ni. Pasal peristiwa Memali dia pun tak beranak lagi. Dia pun tak tahu. Ya. Dia lahir-lahir je dia tengok PAS dah jadi wakil rakyat dah. Dia lahir-lahir je dia tengok PAS dah jadi ahli parlimen dah. Ya. Kita ni lahir di waktu PAS tak ada apa-apa. Di waktu PAS bertanding dulu, ya, nak bertanding paling raya ni, tudung periuk tu pun dia buat logo PAS. Ya, tayar-tayar buruk tu buat logo PAS. Ya, sebab logo dia senang. Senang je logo saudara. Ya, logo parti PAN senang, boleh buat sendiri. Tudung periuk tu, ya, dia cat yang semua hijau, dia tengah tu dia letaknya tempurung bulat tu, dia cat putih pula situ. Dia cat putih, sembuh hijau keliling. Dia tak tempurung tengah. Jadilah benda PAS. Logo PAS. Macam tu juga tayar-tayar buruk, tayar lori tu kan. Dikutip tayar buruk, dia cat hijau keliling tayar tu. Kadang tengah tu dia letaknya papan ke zinc ke apa warna putih. Jadi logo PAS gantung kat pokok-pokok. Itu waktu PAS tengah susah dulu. Waktu PAS diuji dengan kesusahan. Waktu tu saya kenal PAS. Sebab tu salah walau sinat temerah pasal PAS ni. Ya, dalam poket saya lah PAS ni. Rumah saya tu bendera pertama naik bukan bendera keadilan. Kat rumah saya ni, kat bumbung rumah saya, ya, bendera pertama naik bukan bendera keadilan tapi bendera PAS. Dan saya pernah berceramah sepentas dengan Mak Sabu ni. Tak percaya tanya Mak Sabu tu. Sepentas dengan dia. Kita punya hubungan dengan PAS tu punya rapat. Sebab tu PAS tak ada Semerang. Dengan one-on baru boleh ada Semerang. Yang sunat-sunat laser ni, dia tahu sejarah PAS. Kan? Kita PAS beranak, kita tahu dah sejarah dia. Kan? Bila PAS jadi kerajaan, macam apa yang PAS buat waktu jadi kerajaan tahun 70-an, kita masih ingat. Apa puncanya PAS terlibat dalam langkah syaitan, kita tahu. Apa sebabnya PAS dulu pernah nak khianat Pakatan Rakyat, cubaan-cubaan pengkhianatan dia 2 kali gagal. Sebab apa gagal? Sebab dilawan, ditentang oleh almarhum Tun Guru Aziz. Siapa yang khianat? Geng-geng ajar dia. Bapak tu bapak yang sama saudara. Bapak yang anti dengan Anwar Ibrahim ni. Bukan baru saudara, dia tak suka Anwar lama. Zaman Pakatan Rakyat lagi bapak ni memang tak suka Anwar. Tapi mereka terpaksa berpura-pura suka kepada Anwar Ibrahim. Sebab pertama, Anwar Ibrahim adalah pengurusi Pakatan Rakyat waktu itu. Yang kedua, sebab Tun Guru Aziz ada. Tun Guru Aziz memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Anwar Ibrahim. Berulang kali disebut Anwar memang layak jadi Perdana Menteri. Memang layak dia jadi Perdana Menteri. Berapa kali Anwar Tun Guru Aziz sebut. Dan berapa kali Tun Guru Aziz sebut, kenapa Anwar ni difitnah? Apa salahnya? Anwar ni apa dosa dia? Dia difitnah, dia nanya. Dia dah pernah susah. Bagaimana masuk akal fitnah seorang muda, ya, menjadi mangsa kepada Anwar Ibrahim yang dah tua. Macam-macam keluar daripada Tun Guru Aziz untuk pertahankan kebenaran. Sebab itu puak-puak tu, puak-puak Labai Hadi dalam PAS waktu itu, mereka tidak berani berbunyi. Sebab apa? Sebab Mursyidul Am sendiri mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mursyidul Am sendiri memberi iktirafan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum Tun Guru Aziz memberikan pengiktirafan, almarhum Mustafaddin Noor sendiri pernah menyatakan, kalaulah waktu itu Bersama Alternatif menang jadi kerajaan, tidak ada orang lain yang jadi Perdana Menteri. Bukan dia, tetapi Anwar Ibrahim. Ini daripada almarhum Mustafaddin Noor. 2 pemimpin hebat dalam PAS
mengiktiraf Anwar Ibrahim satu-satunya pemimpin dalam PAS yang amat benci dan amat dengki dan amat sakit hati dengan Anwar, itu adalah Hadi Awang. Dia cuba untuk menjatuhkan, dia cuba untuk sabotaj Pakatan Rakyat ini 2 kali, saudara. 2 kali cubaan dia. Saya nak beritahu. Hari ini kita wujud Kajian Perpaduan. Di waktu kami dalam Pakatan Rakyat dulu, itulah agenda Kajian Perpaduan yang nak dibawa oleh Haji Hadi. Tapi waktu itu disebut sebagai UG, Unity Government, yang nak diusahakan oleh Haji Hadi. Nampak macam baik, usaha dia nampak macam baik, iaitu Kajian Perpaduan juga. Tetapi dia bukan sebaik yang kita sangkakan, kerana dia dibuat di belakang tabir, dalam gelap, rundingan dalam gelap. Bermakna nak khianat rakan kita dalam gabungan, nak berkawan dengan musuh. Itu yang tak baiknya. Dia berbeza dengan Kajian Perpaduan hari ini. Kajian Perpaduan hari ini dibentuk bukan di belakang tabir, dibentuk secara terbuka, dirunding secara terbuka. Lepas PRU dicadangkan oleh Kebawah Duli Tuanku. Kebawah Duli Tuanku yang mencadangkan, dan kita runding secara terbuka. Semua orang tahu, bukan rahsia lagi. Kerjasama keadilan PH dengan Barisan Nasional bukan rahsia. Kan? Bagaimana Barisan Nasional buat mesyuarat Majlis Tinggi berapa kali sebelum nak buat keputusan bersama dengan kita. Kita juga bermesyuarat berapa kali sebelum membuat keputusan untuk menerima Barisan Nasional. Sama juga dengan GPS, JRS, warisan. Semua terbuka, tidak ada yang sorok-sorok. Tetapi Kajian Perpaduan yang nak dibentuk oleh Haji Hadi, sebab tu kami dalam Pakatan Rakyat dulu adalah satu perancangan di luar, perancangan belakang tabir, perancangan dalam gelap, berunding dengan UMNO waktu itu. Beberapa pimpinan kelompok dalam PAS, kumpulan-kumpulan Haji Hadi ini mengadakan rundingan dengan UMNO untuk membawa PAS bersama dengan UMNO dan tendang PKR dengan DAP keluar. Ini yang cuba dilakukan oleh Haji Hadi. Tetapi gagal. Sebab apa gagal? Sebab masa itu PAS masih ada almarhum Tun Guru Aziz. Ini yang mempertahankan Pakatan Rakyat waktu itu. Sampai ke peringkat, apa kata Tun Guru Aziz? Sesiapa saja yang nak bawa PAS bersama dengan UMNO ketika itu, dia nak ludah muka orang itu. Dia tak sebut nama Haji, tapi kita faham siapa yang dia maksudkan. Ini bukan fitnah, saudara. Tanya orang lama-lama dalam PAS. Jangan tanya yang budak-budak unit amal yang baru ni, dia tahu apa? Dia tahu apa? Dia tahu apa? Yang dia tahu, dia jaga pakai uniform, sambut Haji Hadi datang, cium tangan Haji Hadi, tu je. Dia takbir. Tanya orang lama-lama, bagaimana pengkhianatan yang dibuat oleh Tun Guru Haji Hadi ni. Pertentangan dengan almarhum Tun Guru Aziz itu jauh. Sebab itu, dalam peristiwa semayang 2 imam, sembelihan awak UMNO tidak sah, kahwin awak UMNO tidak sah, berlaku banyak di Terengganu. Kenapa tidak berlaku di Kelantan? Semayang 2 imam berlaku banyak di Terengganu sampai ke Besut, tapi tak masuk di Kelantan, saudara. Sebab apa? Sebab di Kelantan ia dikawal oleh Tun Guru Aziz. Fahaman Lebay Hadi waktu itu disekat oleh Tun Guru Aziz, jangan bawa ke Kelantan. Sebab itu dia boleh main di sekitar Terengganu. Semayang 2 imam, dan berbalahlah kenduri kahwin orang UMNO tak pergi, sembilan orang UMNO tak sah. Sekitar bermain di Terengganu saja, tidak merebak ke Kelantan. Sebab di Kelantan dijaga oleh seorang ulama yang jujur, almarhum Tun Guru Aziz. Di Terengganu rosak, saudara. Sebab tu tak pelikkan Terengganunya lahirnya Ayah Pin di situ. Dibiarkan bertahun-tahun Ayah Pin membawa pengikut dia. Tak ada siapa yang lawan dia, saudara. Bumi Terengganu itu, sepatutnya Ayah Pin tak boleh wujud dekat Terengganu kalau betul Hadi ini ulama hebat. Tapi Ayah Pin wujud di Terengganu sampai dia boleh dirikan tembika besar. Tak ada siapa ambil tahu, tak ada siapa nak lawan dia. Mana ada orang yang nak syahid dalam PAS? Kalau betul PAS tu hebat di Terengganu di bawah kepimpinan Haji Hadi, sepatutnya mereka akan berlawan dengan kumpulan Ayah Pin ini. Tapi mereka tak bertempur dengan Ayah Pin. Sebab apa? Bagi mereka Ayah Pin tak ganggu politik mereka. Ayah Pin bukan orang politik. Peduli dia lah. Dia ngaku dia
Tuhan di langit ke? Jadi jangan ganggu politik kami. Itu je PAS. Sebab tu tak nampak cahaya Islam di Terengganu. Ya. Tak nampak sama. Tidak ada keberkatan. Tak nampak kita kata nak tengok negeri yang ditabis secara Islamnya, tengok negeri Terengganu. Tak dapat tengok kita. Tak ada contoh. Nak contoh negeri Kelantan sebagai negeri yang ditabis oleh PAS, cara Islam perintah. Kita nak ambil contoh Kelantan. Tak boleh juga. Takkan kita nak kata Islam perintah, Kelantan ada masalah, air tak selesai, apakah ini cara Islam? Tak. Jadi mana negeri Islam yang boleh kita jadikan contoh nak mengatakan bahawa kalau Islam perintah, sejahtera rakyat. Ya, orang Islam ke bukan Islam ke, akan mereka berasa aman sentosa kalau Islam perintah. Kita nak tengok contoh pun tak boleh. Nak contoh Kedah, sama juga. Problem berair, gaji tak bayar. Menteri Besar cakap mengarut, mencarut, menghina agama, menghina Tuhan agama lain. Jadi apa kita nak contoh? Tak ada salah. Sebab itu kita nak, kalau kita nak tengok Islam itu hebat dilihat orang, kita kena takbir mengikut apa yang Islam ajar. Ya. Ini tidak kita jadi kerajaan je, pertama kita buat tutup kedai judi. Lepas tu settle lah. Islam lah kita. Lepas tu saya nak bagi tahu, Selangor ni dipimpin oleh keadilan lama dah. Ya. Betul, Selangor ni malah awal daripada negeri kaya. Tetapi negeri kaya kalau diserahkan kepada pemimpin korup, akhirnya dia akan jadi miskin. Alhamdulillah, Selangor diserahkan kepada keadilan. Bagaimana kita menguruskan, bagaimana dasar-dasar yang kita tetapkan, ya, itulah yang boleh membangunkan Selangor hari ini, saudara. DAP memerintah Pulau Pinang. Sebelum DAP orang Melayu ke? Tak, Cina juga. Sebelum DAP ni orang Islam ke perintah Pulau Pinang? Tidak. Gerakan bukan Islam juga. Tak ada beza pun. Ya, cuma beza parti je. Sebelum ini gerakan, sekarang ni DAP. Sebelum ini Cina, sekarang Cina juga. Sebelum ini bukan Islam, sekarang ni bukan Islam juga. Cuma beza dah apa? Yang ada pada hari ini, ya, sampai ke hari ini tidak ada satu kes pun rasuah penyelewengan atau apa-apa kes yang besar, ya, yang melibatkan kerajaan negeri Pulau Pinang. Bahkan Pulau Pinang, ya, di antara negeri, tiga negeri yang termaju dalam negara kita. Walaupun yang perintah itu bukan Islam, walaupun perintah itu adalah parti DAP. Tapi di antara negeri yang termaju, saudara,